Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid semua? Cikgu harap kamu semua sihat sejahtera pada hari ini. Hari ini, kamu semua akan belajar bersama-sama dengan Cikgu Zainita binti Husin dari Sekolah Kebangsaan Konvent Kajang. Jom kita belajar sama-sama. Baiklah, sekarang kita akan belajar bahagian B, menulis ulasan. Objektif pembelajaran yang kamu akan capai pada hari ini ialah dapat mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Seterusnya, kamu akan dapat menulis ulasan tentang pelbagai bahan yang ditonton dengan betul. Murid-murid, pada bahagian B, pada bahagian menulis ulasan, kamu kena tahu, kamu kena mengulas bahan sastra dan bukan sastra. Panjang patah perkataan dalam bahagian B ini ialah sebanyak 50 hingga 80 patah perkataan dalam perenggan. Kamu akan diberikan bahan rangsangan yang berupa grafik atau bukan grafik. Bahan grafik adalah terdiri daripada gambar bersiri, gambar tunggal, carta, iklan, poster, peta pemikiran, peta minda dan sebagainya. Bahan bukan grafik pula ialah petikan cerita, dialog, surat, rencana, laporan dan sebagainya. Baiklah murid-murid yang cikgu kasihi sekalian. Mari kita sama-sama lihat gambar yang diberikan ini. Gambar ini menunjukkan aktiviti gotong royong di dalam kelas. Kamu dikehendaki menulis ulasan tentang aktiviti gotong royong dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Apabila kamu dapat gambar seperti ini, tugas kamu yang pertama ialah kamu mesti mencatat perbuatan ataupun aktiviti yang dijalankan oleh murid-murid dalam gambar ini. Seperti contoh yang cikgu bagi ini, yang pertama, memadam papan hitam. Yang kedua, menyapu sampah. Yang ketiga, menyusun meja. Mudah kan? Yang keempat, menggantung langsir. Cukuplah ya, dapat 4 isi tu, memadai di situ. Baik, seterusnya cara menjawab ulasan. Bahagian pendahuluan. Cikgu bagi 2 contoh pada pendahuluan. Baik, ini contoh yang pertama. Gambar di sebelah merupakan aktiviti gotong royong yang dijalankan di dalam kelas. Contoh yang kedua. Gambar di sebelah menunjukkan murid-murid sedang bergotong royong membersihkan kelas mereka. Baik, seterusnya isi pertama, menyapu sampah. Tadi kita dah nampak murid yang menyapu sampah ialah murid perempuan. Jadi kita boleh beri nama pada murid perempuan tersebut. Ini cikgu bagi nama kawan cikgu Yohanisa sedang menyapu sampah supaya kelasnya bersih dan tiada sampah di atas lantai. Isi kedua pula, menyusun meja. Tadi dah nampak murid yang menyusun meja tu, murid lelaki kan? Jadi kita bagi nama murid lelaki. Selain itu, masukkan penanda wacana selain itu. Rawahil sedang menyusun meja agar meja teratur dengan kemas. Baik, seterusnya isi ketiga, menggantung langsir.
Kita nampak tadi ada 2 orang murid perempuan ni kan. Dia sedang memegang kain langsir, dia nak gantung langsir. Jadi kita bagi nama Noraini dan Wong pula menggantung langsir yang baru dibeli oleh guru kelas mereka. Isi keempat, memadam papan hitam. Murid lelaki. Jadi kena bagi murid lelaki nama pada murid lelaki tersebut. Ya, Ku memadam papan hitam menggunakan pemadam papan hitam yang disediakan di dalam kelas mereka. Jadi cikgu bagi 4 contoh isi utama dan juga cara nak membina ayat menggunakan isi yang kita nampak, aktiviti yang kita nampak dalam gambar tadi dan juga diikuti dengan isi tersirat yang kita tidak nampak dalam gambar. Jadi di situ cikgu dah nyatakan kenapa gantung langsir, kenapa menyapu sampah, kenapa memadam hitam kan. Okey, tapi tak dapat nyatakan sebab, kita boleh bagikan contoh yang ada yang kita nampak dalam gambar tadi. Baik, seterusnya penutupan. Bahagian penutupan cukuplah hanya 1 ayat sahaja. Sebagai kesimpulannya, amalan gotong royong membersihkan kelas patut dijadikan contoh yang baik dan amalan dalam hidup kita. Cukup. Baik, seterusnya ini jawapan penuhnya. Boleh ditulis dalam 1 perenggan. Yang tadi isi pendahuluan, isi pertama, dan juga isi tersirat, isi kedua, diikuti isi tersurat dan tersirat, kemudian isi ketiga diikuti dengan isi tersirat dan isi keempat dan juga akhirnya penutupan. Sebagai kesimpulannya, ditulis dalam 1 perenggan. Dan yang terbaiknya, yang biasa diajar oleh guru kamu ialah 3 perenggan. Boleh ditulis dalam 1 perenggan dan juga boleh ditulis dalam 3 perenggan. Baik, setakat ini sahaja. Kita akan sambung seterusnya. Jangan ke mana-mana. Ikuti terus kelas Cikgu Zainita. Ketiga, Nasrin, bagaimana penerangan yang cikgu dah terangkan tadi? Ya cikgu, saya faham. Cikgu, bolehkah cikgu beri contoh yang lain? Apa kata murid-murid? Jom kita ikuti penerangan seterusnya. Baiklah murid-murid, mari sama-sama kita saksikan. Ini adalah contoh gambar bersiri. Tajuk yang diberi pada gambar bersiri ini ialah cara mengatasi stres. Baik, perkara pertama apabila kamu nampak gambar ini, kamu mesti baca arahan. Apa arahan yang diberi pada gambar tersebut? Jadi, kamu sepatutnya menulis ulasan tentang apa mesti berdasarkan kepada arahan yang diberi. Baik, gambar di bawah ini menunjukkan cara-cara mengatasi stres. Jadi, kamu dikehendaki menulis ulasan tentang cara-cara yang boleh diamalkan bagi mengatasi stres. Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baik, yang pertama kamu nampak di situ ialah bangun awal, kemudian belajar di bilik yang selesa. Baik, cara mengatasi stres seterusnya ialah membuat persediaan awal sebelum peperiksaan, kemudian hidup dalam keluarga yang bahagia. Baik, ini cara-cara bagaimana kamu nak menulis ulasan dengan mudah. Yang pertama sekali, kamu mesti melihat isi tersuratnya terlebih dahulu. Baik, contoh seterusnya. Ini adalah contoh surat kiriman. Surat kiriman daripada sahabat
kepada seorang sahabat, daripada Nur Ilia kepada sahabatnya. Jadi kamu dikendaki menulis ulasan tentang surat tersebut dalam bentuk perenggan juga, ya. Sama juga panjangnya mestilah hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Baik, surat ini menceritakan tentang Hari Guru yang telah diadakan di sekolah beliau, di sekolah Nur Ilia. Jadi kamu kena buat ulasan. Ini contoh surat. Ya, bahan grafik dalam bentuk surat. Baik, seterusnya bahan grafik ini adalah dalam bentuk gambar. Ya, gambar nasi goreng. Tadi gambar lain, ini gambar lain pula. Kan? Jadi kamu dikendaki menulis ulasan tentang kelebihan nasi goreng kampung dalam bentuk perenggan. Itu kamu kena betul-betul jelas. Apa kelebihan nasi goreng kampung ni? Sekurang-kurangnya kamu diminta mencari 3 atau 4 isi. Tadi cikgu dah terangkan 4 isi. Jadi kamu kena fikir di sini. Bila tengok nasi goreng kampung, apa kelebihan nasi goreng kampung? Mestilah yang pertama sedap. Lepas tu memang digemari oleh masyarakat di Malaysia ni kan. Lepas tu bahan-bahannya mudah didapati. Merupakan makanan popular. Kan? Baik, seterusnya kita tengok contoh yang lain. Ini merupakan peta buih. Tadi kita dah nampak gambar, kemudian nampak surat. Bahan grafik seterusnya ialah peta buih. Ya, persediaan menghadapi peperiksaan. Jadi, kamu dikendaki menulis ulasan ya tentang langkah-langkah menghadapi peperiksaan ataupun persediaan menghadapi peperiksaan. Ada 4 isi yang diberi dan seterusnya kamu diminta membuat ulasan. Baik, seterusnya itu sahaja. Ya, dan sekian daripada cikgu. Semoga mendapat keberkatan Tuhan sentiasa menemani kita. Ya, semoga Allah sentiasa memberkati kita dan menemani kita. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Nasrin, kamu dah siap buat ulasan? Oh, mestilah dah siap. Cikgu Zainita kan dah bagi panduan macam mana nak buat. Saya pun mudah kan belajar bersama Cikgu Zainita? Ya kawan-kawan, mudahnya belajar bahasa Melayu dengan Cikgu Zainita.